Okey, recording. Okey. So minggu lepas kita dah go through sumber pembiayaan luaran. Okey. Dari segi pembiayaan swasta, okey, daripada swasta. Iaitu ada modal permulaan, sewa beli, pajakan, pemfakturan, share, overdraft dan pinjaman perniagaan gadaian Aurahnu. So, sumber pembiayaan luaran terbahagi kepada dua. Okay? Ada swasta dan ada kerajaan. Okay, minggu lepas kita dah habiskan yang pembiayaan swasta dan baru kita masuk untuk agensi kerajaan di mana bantuan modal. Okay, so hari ni kita still sambung dalam bantuan modal. Okay, bantuan modal dari segi contoh tekun, okay. Bantuan modal daripada tekun dan hari ini kita sambung untuk skim usahawan permulaan Bumiputera. Superb. Okey. Superb ni tak ada dalam buku teks. Okey. So, superb ni adalah secara ringkas. Okey. Apa yang ada bantuan modal. Okay, untuk lebih lanjut kita boleh tengoklah. Okey, so okey. Superb ni apa? Superb. Okay, superb ni adalah skim usahawan permulaan untuk Bumiputera. Okey, superb. So, ia adalah merupakan satu skim yang dibentuk di bawah unit peneraju agenda Bumiputera. Okay. Okay, untuk membantu Bumiputera memulakan perniagaan. Okay. Dia ada bagi grant bantuan perniagaan sehingga RM500,000. Okay, tengoklah jenis perniagaan awak yang macam mana awak nak. Bersaiz kecil, sederhana, besar. So, dia akan bagi awak Bumiputera bantuan modal. Okay. So, skim ni berperanan untuk menyokong idea perniagaan yang memiliki ciri kreatif. Kalau awak cuba untuk cipta sesuatu yang baru, okay, ataupun awak nak modify benda yang lama jadi lebih menarik. So, skim ni ada membantu awak untuk kembangkan perniagaan awak. Okay. Supaya juga merupakan pembiayaan untuk membantu perniagaan yang baru memasuki pasaran dengan jumlah dana bantuan sebanyak 100 juta dalam tempoh 3 tahun. Okay. Dia bantu awak untuk kembangkan perniagaan awak lah. Okay. Okay, so selain itu, program ini juga ditawarkan kepada organisasi perniagaan Bumiputera yang telah beroperasi dalam tempoh kurang daripada 3 tahun. Okay. Kalau perniagaan awak kurang daripada 3 tahun, awak boleh apply lah. Okay, superb ni. Okay, seterusnya proses pemilihan usahawanan akan dilakukan oleh jawatan pemilihan. So, untuk awak dapatkan skim tersebut, awak kena ada proses pemilihan lah. Dia tak akan bagi awak saja-saja pinjaman. Okay, awak perlu pergi kepada proses. Okay, ada benda yang perlu awak isi. Okay, borang ke apa. Okay, so, okay, seterusnya. Okay. Okay. Okay, antara agensi kerajaan yang lain yang memberi pertolongan dari segi pembiayaan adalah MARA. Okay, MARA. Okay, so kita tengok apa yang MARA sediakan untuk para peniaga yang ingin memulakan perniagaan. Okay, apakah bantuan dari segi pembiayaan yang MARA tawarkan? Okay. So MARA, apakah MARA? MARA adalah Majlis Amanah Rakyat. Ia merupakan sebuah agensi kerajaan yang memainkan peranan untuk menambah dan meningkatkan penglibatan kaum Bumiputera dalam aktiviti perniagaan dan perindustrian. So MARA dia menawarkan awak pembiayaan, okay, di mana dia nak bantu Bumiputera untuk mengembangkan perniagaan. Okay. Okay, selain itu juga MARA turut berperanan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dalam aspek ekonomi, sosial. Okay.
seiring dengan pelaksanaan dasar ekonomi baru. So, MARA juga dia bantu untuk tingkatkan taraf hidup. Contoh sebelum ni dia tak ada kerja. Okay, so MARA bagi pinjaman untuk dia berniaga. Okay, so that dia boleh tingkatkan dia punya taraf hidup. Okay. Okay, ada beberapa skim khas yang MARA bantu. Okay, MARA tawarkan untuk membantu para peniaga. Okay, boleh tengok. Okay, kalau dalam buku teks, okay, dalam buku teks, okay, ada MARA. Okay, biasanya MARA dia akan membantu dari segi usahawan PKS, okay, perusahaan kecil dan sederhana. Okay. Dia akan bantulah golongan usahawan yang PKS ni. Okay. 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 Dalam buku teks, antara skim yang ditawarkan oleh MARA adalah Spike. Dia ada 3. Spike, SPIM dengan SJUM. Okay. Yang Spike tu adalah skim pembiayaan kontrak. Okay, skim pembiayaan kontrak express, Spike. Dia ada 3. MARA ada bagi 3. If berdasarkan buku teks lah. Okay, kalau dalam buku ni, buku notes ni dia ada 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Dia ada 4. So dia ada tambahan. Okay. Okay. Yang kedua, skim pembiayaan peningkatan perniagaan SPIM. Okay, SPIM. Dan yang ketiga, skim jaminan usahawan MARA. Okay, SJUM tu. Okay, so kita tengok dulu. Okay, tengok dulu apa yang contoh skim pembiayaan yang MARA tawarkan. Okay. Yang pertama adalah dalam buku notes ni adalah skim pembiayaan peningkatan perniagaan SPPP. Okay. SPPP ni dia menawarkan apa? Kenapa ia ditawarkan? Okay. Tujuan apa? Untuk ditawarkan kepada usahawan yang menjalankan perniagaan berkaitan dengan aktiviti seperti perdagangan, perkhidmatan dan pengangkutan serta pembuatan. Okay. So SPPP ni untuk usahawan yang nak jalankan 5. Okay. Perdagangan, perkhidmatan, pembuatan, pengangkutan 4. Okay, 4. Okay, kalau awak nak ceburkan diri dalam pengangkutan, awak tak ada duit, okay, so awak boleh cuba apply MARA. Dia bagi awak skim pembiayaan, tapi kena make sure lah awak punya perniagaan tu ada kertas kerja, so that dia boleh nampak lah awak punya usaha untuk awak kembangkan perniagaan awak tu. Okay, dia tak ada bagi awak saja-saja je. Okay. Okay, had kelayakan dia adalah had pembiayaan sehingga RM250,000 kepada perniagaan berbentuk milikan tunggal. Okay. Kalau bentuk sendiri yang berhad, okay, dia akan bagi awak pembiayaan sehingga RM500,000. Okay. Okay, itu adalah kelayakan dia. Okay. Okay, seterusnya skim pembiayaan komersial. Okay, skim pembiayaan komersial ni macam mana? Tujuan dia untuk apa? Apa yang tujuan yang MARA tawarkan? Untuk apa? Okay. Untuk membantu usahawan untuk membeli premis yang bertaraf kekal dan siap dibina atau membina premis perniagaan di atas tanah milik sendiri. Okay, sebagai contoh, Fatah nak bina sebuah kedai ke, okay, kedai nasi lemak, sebagai contoh. Okay, awak nak buka kedai bertaraf kekal. Okay, maksudnya awak nak buka premis, awak nak buka restoran jual nasi lemak yang bertaraf kekal. So, MARA ada bagi awak tawarkan skim pembiayaan komersial ni. Sesuai untuk itulah. Okay. So, had pinjaman. Kelayakan dia had pinjaman yang ditawarkan adalah sama seperti skim yang SPPP tadi. Okay, untuk milikan tunggal RM250,000 sehingga RM250,000. Kalau untuk
sendirian berhad, okey, pembiayaan sehingga RM500,000. Okey, kalau awak nak buka restoran ke apa-apalah, okey, premis bertaraf kekal ataupun awak nak bina perniagaan premis awak atas tanah sendiri. Contoh awak ada tanah, awak nak buka kilang dekat situ. So awak tak ada duit, then awak pun buat pinjaman dengan MARA. Okey, MARA ni dia bestnya dia tak ada faedah yang tinggi lah. Kalau kita pinjaman dengan bank, kita ada faedah yang tinggi. Okey, MARA rasanya tak ada faedah. Kita pinjam RM40,000, RM40,000 lah kita kena bagi balik. Okey. Okey. So, had pinjaman dia sama juga dengan sama SPP tadi. Okey. Okey, yang ketiga. Okey, hai. Apa? Hai Adriana. Okey. So, seterusnya sekarang kita bincangkan apa yang ditawarkan oleh agensi kerajaan MARA, ya. Okey, di bawah MARA. Okey, lagi apa? Skim pembiayaan Contract Express, FIKE. Okey. Kalau dalam exam keluar, apa yang ditawarkan oleh MARA, awak boleh bagi contoh FIKE, SJUM, SPP tu pun boleh. SPP skim pembiayaan peningkatan perniagaan atau dalam SPPP ataupun dalam buku teks tu dia tulis SPIM. Okay, ni sama je. SPPP dengan SPIM ni sama je. Okay. Beza dia yang dalam buku teks tu dia ada SP1, SPIM. Okay. So tambahan dia kat sini adalah yang ni lah. Skim pembiayaan komersial tu. Okay. Seterusnya skim pembiayaan FIKE tu untuk apa? Apa yang dia tawarkan? Okay. Dia ditawarkan, okay, skim SPIKE ini ditawarkan kepada usahawan atau peniaga yang menjalankan aktiviti perniagaan yang berkaitan dengan kontrak pembinaan, bekalan, perkhidmatan dan kerja-kerja elektrik. So, SPIKE lebih kepada usahawan yang menjalankan aktiviti kontrak pembinaan. Contoh awak nak bina rumah, okay? Ataupun awak nak buat bekalan macam bekalan tenaga ke elektrik, okay? Sama ada anything lah bekalan macam meja-meja, kerusi-kerusi, okay? Perkhidmatan ataupun awak nak buat dari segi servis, okay? Ataupun kerja-kerja elektrik. So SPIKE dia ditawarkan oleh MARA, okay, kepada usahawan yang macam ni. Contoh awak nak buka kedai elektrik ke, okay. Awak nak bina rumah ke, nak jadi pemaju, nak bina rumah ke, kontrak pembinaan lah. Okay. So apakah kelayakan dia? Okay. Kelayakan dia ditawarkan kepada kontraktor kelas F, D dan E dengan had pinjaman sehingga RM500,000. Kontraktor biasanya siapa yang layak? Kontraktor biasanya kontraktor ni engineer, okay? Engineer. Okay, kalau awak engineer, awak nak cuba bina bangunan ke, okay? Kontrak pembinaan awak boleh minta pembiayaan daripada MARA, okay? Untuk bantu dari segi. Okay, kalau awak pinjaman ni awak kena bayar balik, bukannya dia bagi free je, okay? Okay, so yang seterusnya skim jaminan usahawanan MARA SJUM. Okay, SJUM ni adalah untuk ia adalah skim khas yang ditawarkan kepada usahawan Bumiputra yang terpilih sahaja. Okay, sangat susah nak dapat. Okay, yang terpilih sahaja yang layak menerima. Okay, kelayakan dia apa? Melibatkan kerjasama strategik antara MARA dengan bank komersial. Okay, jumlah pembiayaan daripada RM500,000 sehingga RM2 juta. MARA bertindak sebagai penjamin. Bagi contoh lah, okay, awak ada membuat usahawan, okay, dengan MARA. Okay, maksudnya awak dengan MARA ataupun dengan bank komersial lain. Okay, maksudnya dekat sini dia nak beritahu awak hanya yang terpilih sahaja, yang kukuh sahaja. Okay, maksudnya perniagaan awak tu memang dah kukuh,
dah bersaiz besar, okey, awak nak kembangkan lagi, awak tak ada, tak cukup pelabur ke apa, okey. Skim jaminan usahawan amanah ni adalah awak layak memilih lah. Tapi untuk terpilih tu, dia tengok dari segi kelayakan awak dulu. Okey? Kelayakan perniagaan tu. Bukan cikai-cikai dia ambil yang berniaga burger tepi jalan tu, tak. Okey, dia tengok yang ni untuk projek yang berjuta-juta. Okey? Contoh awak, sale awak setahun dah 10 juta. Okey? Sale awak untuk sebulan 1 juta sebulan. Okey? So awak nak kembangkan perniagaan awak lagi, awak tak cukup pelabur, okey. So MARA ada boleh bagi bantuan lah. Okey, seterusnya. Okey. Sebenarnya ada banyak lagi, okey. Ada, kalau ikutkan ni, ada Bank Kerjasama Rakyat Malaysia, okey, Bank Rakyat. Dia ada lagi, selain Bank Rakyat, ada PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad. Okey. So adalah dia punya, dalam buku teks awak ada yang tak ada detail sangat. Okey. Ada Agrobank. Okey. Okey, next kita pergi kepada jaminan kredit. Okey, jaminan kredit di bawah sumber pembiayaan bagi agensi kerajaan. Okey, bukan. Di bawah sumber sumber pembiayaan agensi kerajaan. Okey, jaminan kredit. Okay, so jaminan kredit. Okey. Masih lagi dalam sumber pembiayaan luaran untuk agensi kerajaan. Okey, jaminan kredit. Okey. So bila awak dengar jaminan kredit. Kredit tu apa? Okey, duit. Awak bagi jaminan duit. Okey. So apa tu jaminan duit? Jaminan kredit. Okey. Ialah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh penghutang kepada pihak bank. Okay. Jaminan yang diserahkan oleh penghutang kepada pihak bank bagi menjamin pembayaran hutangnya apabila kredit yang diterimanya gagal dilunaskan pada tempoh atau masa yang telah dipersetujui. Okay. Barang jaminan. Okay, macam mana? Bagi contohlah. Contohlah. Okay, awak ada awak nak buat pinjaman dengan bank, okay, awak tak ada duit. So, awak bagi barang jaminan kepada pihak bank. Okay, untuk menjamin pembayaran hutang. Contohlah Ariana awak nak tak ada duit untuk laburkan perniagaan. So, awak bagi jaminan, awak bagi bank geran tanah awak untuk awak dapatkan duit, okay, pada bank, dan awak ambil duit daripada bank. Okay, lepas tu awak buat berniaga duit tu, and then itu adalah jaminan kredit. Maksudnya awak bagi serahkan barang jaminan kepada pihak bank, okay, untuk awak jamin. Awak nak dapatkan balik awak punya bayar geran tanah tu, awak kena lunaskan hutang bank tu lah dulu, baru boleh dapat balik awak punya geran tanah. Okey. So dekat Malaysia, jaminan kredit diberikan kepada perniagaan yang menjalankan perniagaan, terutama perniagaan yang berasaskan PKS. Okey, PKS adalah perusahaan kecil dan sederhana. Okey. Okay, ada contoh kat sini.
Contoh GCC, okey, dalam buku teks ada, muka surat 74, okey. Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad, okey, CGC, okey. So apa itu CGC? Okey, dikenali sebagai syarikat jaminan kredit Malaysia di mana dia berperanan untuk pembangunan dalam menyokong agenda pembangunan ekonomi negara untuk bantu para perusahawan PKS, okey, perusahaan kecil dan sederhana untuk berdaya maju dan tidak mempunyai cagaran. Kalau contoh awak tak ada cagaran, okey, untuk dapatkan pembiayaan dari segi kewangan. Okay, awak tak ada benda nak cagar, so CGC ni dia bantu awak. Okay. Biasanya CGC ni dia commercial, apa ni? Dia bukan di bawah syariah tu. Kan ada syariah dengan yang tu kan. Okay. So siapa ni nak tahu details tentang CCG ni, so kita tengok apa. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ada 6. Ada 6 dia punya skim, okay, tawaran yang ditawarkan oleh CGC ni. Okay, so kita tengok one by one apa. Yang pertama dia bagi skim jaminan laluan terus. Okay, skim jaminan laluan terus. Okay, skim ni membolehkan SME mendapatkan pembiayaan daripada 50,000 hingga 1 juta. Okay. Okay, maksudnya GCG ni dia bagi awak kredit, okay, bagi awak jaminan kredit untuk memudahkan awak membuat pinjaman, okay, membuat pembiayaan. Okay, awak nak berniaga, awak betul-betul tak ada duit, dia bagi awak pinjaman. Okay. So permohonan ini boleh dibuat melalui cawangan-cawangan CGC di seluruh negara. Okay. Awak boleh tengok dekat internet, okay. Dia ada iGuarantee. Okay, iGuarantee antara salah satu dia punya laman web. Okay. Okay, yang seterusnya adalah skim jaminan utama baru, SJUB. Okay, SJUB itu macam mana? Dia ada skim jaminan utama bagi CGC. Okay, di mana dia menyediakan jaminan, okay, lindungan jaminan untuk pinjaman berjumlah 500,000 hingga 10 juta. Okay. Untuk apa? Untuk perusahaan PK, perusahaan kecil dan SME. Okay. Dan yang ketiga adalah skim jaminan anjal. Okay. Apakah tawaran ni? Okay, dia diperkenalkan pada tahun 1999, okay, untuk pinjaman yang dikeluarkan di bawah tabung khas yang dikendalikan oleh Bank Negara Malaysia. Okay. So ini secara detail lah. Okay, biasanya dalam exam dia tak ada tanya sangat. Okay. Dia just secara ringkasan. Okay, kalau dalam exam keluar awak boleh bagi tahu ringkasan apa itu jaminan kredit dan contoh bank apa yang membantu dalam jaminan kredit. So awak boleh bagi tahu CGC, dan kalau awak memori lebih tinggi sikit, memori awak boleh simpan banyak kan, awak bagilah contoh skim apa. Okay, ingat 1, 2 pun dah cukup. Okay. Ada skim jaminan anjal, okay, skim jaminan laluan terus, skim jaminan usahawan kecil, skim pinjaman franchise. Okay, kalau awak nak tubuhkan perniagaan jenis franchise, awak boleh refer kepada skim pinjaman franchise. Okay. So everything kat sini untuk jaminan kredit CGC ni diberi kepada usahawan perusahaan kecil dan sederhana. Okay. Okay, jaminan kredit, okay, terbahagi kepada 3 bahagian. Okay, jaminan kredit, dengar ya.
Jaminan kredit terbahagi kepada 3 bahagian. Okay, tadi tu dia bagi contoh. Contoh CGC. Okay, tapi ni jenis jaminan kredit ada terbahagi kepada 3 bahagian. Okay, dalam buku teks ada. Okay, untuk tambahan awak punya ni. Sekejap. Okay, ada 5 minit lagi untuk sambung next lesson. Sekejap ini sudah. Sudah. Sekejap. Belakang. Okay. Okay, so okay, jaminan kredit terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah jaminan perseorangan. Okay, jaminan perseorangan. Personal guarantee. Okay, macam mana personal guarantee? Okay, kita pergi kepada lepas ni. Yang kedua, jaminan perusahaan. Okay, corporate guarantee. Dan yang ketiga adalah jaminan kebendaan. Okay, things guarantee. So ada personal, corporate dengan things, benda. Jaminan perorangan. Apa tu? Perseorangan katanya. Okay, perorangan orang. Okay, personal guarantee. Okay, perusahaan dan apa tu? Okay, jom kita tengok. Okay. Lagi 4 minit kita nak move to another section untuk ni. Jangan siapa off lagi Okay. So yang pertama, jaminan perorangan tu macam mana personal guarantee. Okay, suatu perjanjian tanggungan hutang oleh pihak ketiga yang bersedia untuk memenuhi kewajipan penghutang apabila penghutang gagal melunaskan hutangnya kepada pemiutang. Okay. Personal guarantee ni lebih kepada contohlah Fatah Bank. Okay. Trader nak pinjam duit. Okay. Daripada bank. Okay. Trader nak pinjam duit daripada bank. Okay. So trader dia perlu ada apa orang panggil guarantee. Okay. So trader nak pinjam duit daripada bank, dia perlu ada guarantee. So dia ambil Ariana. So lebih kurang kepada macam tu. Maksudnya dia bagi jaminan orang. Kalau trader tak boleh bayar, bank tak akan cari trader, bank akan cari Ariana. Sebab Ariana dah bersetuju, dah buat perjanjian, Ariana akan membayar hutang trader kalau trader lari ke apa tu. Okay. So kalau trader tu kira penghutang, okay. Pemiutang tu bank, okay. Kewajiban penghutang ni Ariana. Okay. Jadi Ariana lah kena bayar ni contohlah. Banyak lagi contoh. Contohlah cikgu beli kereta. Okey. So cikgu menggunakan ayah cikgu sebagai guarantor. So kalau cikgu tak bayar, ayah cikgu yang kena bayarlah kepada bank duit kereta bulan-bulan tu. Okey. Okey, yang seterusnya tu cikgu bagi contoh je, okey. Okay, contoh jaminan kredit. Okay, kalau jenis jaminan perusahaan, okay, satu perjanjian tanggungan hutang yang diberikan oleh perusahaan lain yang bersedia untuk memenuhi kewajipan penghutang apabila penghutang gagal melunaskan hutangnya kepada pemiutang. Okay, so dari segi corporate guarantee dia menolak kepada macam syarikat, okay. Maksudnya Fatah Bank, okay, trader ada syarikat, Ariana ada syarikat, okay, trader nak buat pinjaman, so dia bagi jaminan perusahaan Ariana untuk pinjam daripada bank.
So kalau syarikat shredder tak bayar hutang tu, bank akan cari Ariana lah juga. Okay, so itu adalah dia bagi jaminan dari segi perusahaan. Okay, sebagai contoh lain, contoh cikgu ada syarikat, okay, cikgu tak cukup duit, cikgu nak buat jaminan kredit. Okay, cikgu nak pinjam duit daripada bank. Okay, so syarikat ayah cikgu menggunakan syarikat ayah cikgu sebagai jaminan. So kalau syarikat cikgu tak bayar, bank akan cari syarikat ayah cikgu. Okay. So itu adalah jaminan dari segi perusahaan. Tadi kita orang kan, perorangan, okay, personal guarantee, ini corporate guarantee. Okay, yang ketiga adalah jaminan dari segi kebendaan, okay, things. Contoh lah, geran tanah, okay, apa lagi? Geran kereta, geran bangunan, okay, awak nak buat pinjaman tu awak tak ada duit, so awak guna awak punya benda yang awak ada, yang sangat valuable, okay, awak bagi kepada bank bagi awak duit. Okay, so kalau awak tak jelaskan hutang tersebut, bank akan lelonglah rumah awak ke, lelong kereta awak ke, lelong awak punya barang kemas ke, apa-apalah. Okay, so jenis jaminan okay, kalau kebendaan ni dia ada dua jenis. Okay, dari segi kebendaan barang bergerak dengan kebendaan atas barang tidak bergerak. Kalau barang bergerak tu contoh apa? Barang tu boleh berpindah milik daripada satu milik kepada satu milik yang lain. Okay. Kalau barang tidak bergerak tu contoh macam rumah, tanah, bangunan tu benda tu tak boleh gerakkan. Ada tak awak gerakkan bangunan? Tak ada kan? Okay. So kalau jaminan kebendaan atas barang tidak bergerak, tanah, rumah, okay, kedai, apa-apalah. Okay, kalau atas barang bergerak, contoh macam kereta, okay. Okay, jap. Okay, seterusnya, okay, dah habis jaminan kredit. Okay, yang seterusnya, yang terakhir adalah geran penyelidikan. Okay, geran penyelidikan. Okay, geran penyelidikan dan pembangunan, okay. Kebanyakannya agensi kerajaan juga dia, okay, so tengok apa geran penyelidikan. Kalau dalam bahasa Inggeris dia apa dipanggil research grant. Okay, research grant. Okay, dana yang dibentuk bagi tujuan membangunkan sesuatu idea melalui aktiviti penyelidikan sehingga dikomersialkan. Faham tak? Okay, ada 10 minit lagi. Okay. Geran penyelidikan dan pembangunan merupakan dana yang dibentuk bagi tujuan membolehkan sesuatu idea. Okay, maksud kat sini macam, okay, dia bagi awak dana. Dana tu dari segi duit, apa-apa bentuk. Okay, untuk awak membangunkan, untuk awak buat research. Okay. Biasanya dari segi pendidikan, okay, pendidikan banyak dia buat grant research. Okay, contohlah awak sebagai seorang lecturer, awak nak buat penyelidikan tentang apa-apalah, okay, untuk tahu tentang permasalahan masyarakat, okay, awak nak buat penyelidikan tentang sains, okay, engineering, kejuruteraan, okey, awak boleh apply benda ni sebenarnya dengan kerajaan, okey, untuk minta dengan kerajaan untuk awak dapatkan grant research tu. Okey, bila awak dapat duit tu, ia boleh membantu awak untuk buat research, okey, untuk buat soalan, questionnaire. So, benda tu makan banyak dana sebenarnya untuk awak buat research questionnaire dan awak nak dapat feedback daripada pengguna lah, okey, pengguna. So benda tu memerlukan duit yang banyak. Okay, macam contoh okay, contoh masa cikgu buat master cikgu hari tu. Okay, cikgu nak buat research tentang apa yang lebih kepada kena jawab questionnaire lah, soalan survey. Okay, so cikgu tak cukup duit, tak ada duit nak buat research tu. Okay, so cikgu bukan minta lah, cikgu tanya cikgu punya supervisor, okay, macam mana
So cikgu punya supervisor dia bantu cikgu dari segi itu, di mana dia dapat dana untuk dia buat penyelidikan, dia bagi dekat cikgu 1,000 untuk jalankan penyelidikan ke atas pengguna tu lah. So bila cikgu dah siap, cikgu buat type research, okay, type siap, rumus apa semua cikgu bagi kepada supervisor. Okay, so dia yang analyze lah benda tu. So dari situ dengan adanya geran penyelidikan dan pembangunan ni, dia boleh membantu para penyelidik untuk untuk buat, okay, kembangkan dia punya aktiviti penyelidikan lah, okay. Dan penyelidikan tersebut dia boleh dikomersialkan. Maksudnya orang ramai boleh tengok apa dia kesan daripada keputusan dia punya penyelidikan tu, okay. So biasanya kerajaan melalui kementerian, okay, kementerian ataupun agensi atau jabatan berkaitan lah, dari segi jabatan pelancongan, okay, banyak lagi. So antara contoh dia bagi pihak yang terlibat dalam geran, okay, contoh MOSTI, okay, dalam buku teks ada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, okay, MOSTI. Okay, MOSTI ni dia berperanan untuk dia menawarkan grant insentif, okay, dalam bidang sains dan teknologi untuk menggalakkan syarikat-syarikat melibatkan diri dalam research and development, okay, penyelidikan dan pembangunan. Okay, contoh dia bagi apa? Banyak sebenarnya, okay, ada fasa penyelidikan, ada fasa pembangunan, fasa pengkomersialize, okay. Okay. Okay, seterusnya okay, ada mana ni? Okay. Betul. Okay, seterusnya selain daripada MOSTI, okay, MARA juga, okay, still ada MARA juga. MARA juga ada bagi bantuan, ada bagi bantuan dari segi research and development, okay, penyelidikan dan pembangunan. Antara apa? Dia menubuhkan unit penyelidikan dan inovasi untuk menerajui bidang penyelidikan, okay, UNI itu, okay. Banyak, okay, untuk mewujudkan ekosistem yang mampu menggalakkan budaya penyelidikan, okay. So MARA juga ada bagi bantuan kepada usahawan untuk buat research grants, okay. Antara yang lain apa? Skim Grant Penyelidikan MARA, okay, SBM. So kepada siapa-siapa yang nanti nak buat PhD ataupun master, nak buat research, okay, boleh refer kepada kepada MOSTI ataupun di mana pihak kementerian lah, okay, yang bagi ni, okay, boleh. Okay, kita ambil lah di dalam 3 minit, okay, sebelum kita stop. Okay, ni secara ringkas ada lagi sumber pembiayaan lain, okay. So dalam buku teks tak ada benda ni, okay. Sumber pembiayaan lain secara ringkas, okay. Selain daripada yang banyak-banyak tu, okay, sumber pembiayaan luaran dan sumber pembiayaan dalaman, okay, ada sumber pembiayaan lain, okay. Atau okay, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ada kredit dagangan, surat kredit, pinjaman berjangka, penerimaan juru bank, trust receipt dan kredit pusingan. Okay. So kalau kita nak go one by one macam lama lagi. Kita boleh sambung kita punya kelas minggu depan. Okay. Boleh? Boleh, boleh.
So kita dah habis sumber pembiayaan dalaman, sumber pembiayaan luaran. Okey, awak boleh tengok notes yang cikgu share dalam grup WhatsApp. Okey. So ada lagi 2 minit. Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Okey, boleh tanya kat chat. Okey, ada soalan? Ada soalan? Ayana tak ada. Okey. Freda ada soalan? Okay, siapa-siapa? Okey. Okey, biasanya video ni cikgu record, okey. Cikgu record dan pihak Very Good Tuition akan update, post upload dekat YouTube. So awak tak faham apa yang diajar, awak boleh tengok balik, okey, dekat YouTube, okey. Cari je, type je Very Good Tuition, okey, ada video untuk perniagaan lah. Kalau tak faham boleh. Kalau tak jelas awak boleh WhatsApp tanya cikgu, okey, boleh. So PKP dilanjutkan, nampaknya kita still mengajar online lah selama 2 minggu ni. Okey. So sampai sini saja. Okey. Bye. Thank you. Terima kasih.